beliau adalah seorang yang sangat hebat, digelar sebagai The Last Bikini Malay Woman yang beraksi di pentas dunia. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia kerana selepas beliau tidak ada lagi gadis Melayu atau gadis Islam yang dibenarkan untuk memasuki pertandingan Miss World. Hai, saya Kosrani, host anda untuk rancangan Santai Selebriti. Untuk kali ini kami akan membawa anda menemukan seorang personaliti hebat yang mendapat gelaran top 10 di pentas Miss World 1994. It's so emotional. Zou Please het worden? welcome semi-finalist number 10, Miss Malaysia. Maleisië. Rahima Yahya. Ja. Dat betekent dat Nee, we nee eruit voor liggen. ons. Nee, Nee, nee het is voor nee ons. voor ons. Joska Bon is jammer Ladies genoeg. and gentlemen, our 10 semi-finalists all vying for the title of Miss World 1994. Ze is jammer genoeg niet doorgedrongen tot de laatste 10. Maar we zullen haar nog wel een paar keer zien vanavond, want alle dames blijven wel meewerken aan de dans. Hi guys. Hai Rahima, selamat datang ke rancangan Santai Selebriti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dan How are you? fine, good. Dan kita sangat bertuah kerana kita bersama dengan Rahima di butiknya sendiri. Ya, apa nama butik Rahima ini? Okay, ini kita punya second branch. Nama dia Ulot Passionista, di mana nama Ulot tu ialah my mom's name. Oh, Ulot. Wah. Tadi terbaca juga ingatnya Ulot. Ingat macam a lot macam jadi nama ibu undanya sendiri ya. Okey, Rahima, tapi Rahima ada satu lagi butik kan sebenarnya. Di mana tu? Okay, kita punya HQ dekat Wisma Muiz. Lepas tu masa beroperasinya daripada Isnin hingga hari Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Macam mana Rahima membuat persediaan semasa sebelum melangkah ke pertandingan tu? Maksudnya kenapa boleh sampai ke tahap tu kan? Okay, by the way, saya Rahima Ocin Yahya. Thank you so much cause dengan dia punya team daripada Kuala Lumpur all the way datang pergi Kota Kinabalu, especially masuk ke dalam butik saya. Okay, saya berasal daripada Tawau, Sabah dan budak-budak kampung gitu. Okay, kenapa boleh menceburi sampai ke tahap level tu kan? Oleh kerana nombor satu, kita pegang ni sincerity. Kita mesti mau hati kita jujur apa yang kita buat tu. Dan yang satu lagi, selain daripada ikhlas, ialah ketentuan Allah. Di mana apa yang kita buat sekarang ni adalah hasil daripada kita punya doa sendiri. Thank you. Ya, jadi ialah selain daripada doa, usaha tu pun sangat penting kan Rahima? Okey. Kita akan menanya Rahima tentang journey Rahima tu. Tapi okay. saya sangat teruja ni ada satu soalan daripada peminat Rahima ya. Bila saya upload saja yang kita akan interview Rahima, masing-masing bertanya. Diserangi macam-macam soalan. Jadi antara soalan dia, bagaimana Rahima menjaga kecantikan, badan masih langsing, tidak beza dengan yang dulu-dulu. Wajah pun tidak berubah. Tapi kalau macam part-part botox tu orang tahu macam mana rupa, macam ni tak ada nampak pun. Jadi apa rahsia sebenarnya untuk mengekalkan kecantikan dan usia awet muda tu? Of course, I rudut lah. I 5 waktu. Wah, Cuma kan tak itu tinggal jawapan. waktu, ya. Itu jawapan Lepas tu yang yang ni. botox semua tu kan I'm not so sure because it's toxic, right? When it go into our body, I'm not sure what is going to be the reaction. So I tak pakai macam tu lah. So just I rudut lah. Memangnya 5 waktu lah. Ya, Wow. Tapi untuk menjaga body pula sentiasa langsing dan cergas, sebab ada juga orang yang dia kurus tapi dia nampak sakit, macam kurus berpenyakit. Tapi Rahima ni slim tapi nampak sihat. Macam mana menjaga body dan menjaga kesihatan? Okay, I exercise setiap hari. Lepas tu I jogging at least 13 km. Memang mandatory tu. Selepas sembahyang subuh 5.30 tu kan saya memang jogging, saya memang brisk walking. 13 km. Yeah, Wow. that one is compulsory. Lepas tu makan I tak ada diet strict lah. But I jaga I punya carbohydrate. Lepas tu I did try bukan intermittent, yang 2 minggu tak makan itu apa ni gula dengan tepung karbo. Memang Karbo berkesan. memang dielakkan lah dengan gula 2 minggu. Tapi 2 what minggu, is because lepas 2 karbohidrat- minggu tu pula?
because carbohydrate tu actually taking out all good nutrition from our body. So after the 2 weeks, lepas tu memang you nampak you punya sensitive issue lah kan. Kita punya memang nampak lah dia punya shape tu memang is totally different. You going to be different person with different look. Okey, ada juga yang titip soalan kan. Adakah Rahima mengambil apa-apa suplemen ke ataupun diet punya ubat-ubatan ke atau secara natural? Mungkin ada rahsia dari segi pemakanan ke? Ya, saya memang ada sendiri punya suplemen. Memang I buat sendiri punya suplemen. Ya. Boleh sebut ke atau dirahsiakan? Buat sementara waktu ni kena dirahsiakan dululah. Oh, jadi kiranya tapi memang mungkin memang ada. Saya memang ada sendiri punya suplemen daripada turun temurun. My mom give it to me from her mother. okey, Ya. tidak terfikirkan oleh Rahima untuk menjadikan yang secret tu untuk mungkin dikomersialkan menjadi pil atau ubat ataupun sebagai penjagaan kesihatan dan kecantikan. Okey, boleh juga. InsyaAllah saya akan cuba sampai tahap tu. But for the time being ni rahsia dulu. Oh, itulah kan orang lama memang mereka sentiasa ada rahsia untuk menjaga body tu. Okey, sekarang kita nak mengimbau kembali ya the journey of Rahima Orchen Yahya bila dimahkotakan sebagai Miss Malaysia /World 1994 tu. Boleh tak share perjalanan Rahima? Mungkin ceritanya terlalu panjang kan, tapi mungkin diringkaskan sebab ramai yang ingin tahu bagaimana persediaan, apa dia punya susah payah, mesti ada di belakang tu kan. Susah payah tu sebab bukan senang, zaman tu bukan macam zaman sekarang. Sponsor sana, sponsor sini, segala-galanya ditaja kan. Jadi macam mana Rahima? Macam sekarang orang dulu disediakan baju, busana tu memang ada dibekalkan beberapa helai kan. Rahima macam mana Rahima berusaha atau ada orang yang membantu Rahima untuk mencari penaja untuk gaun apa semua, dan ada yang tanya gaun siapa yang Rahima pakai masa tu dan adakah Rahima masih menyimpan gaun tu? Okay. By the way, macam saya cakap tadi, saya berasal daripada Tawau. Actually, benda ni freelancer lah, macam terjumpa dengan saya. Masa tu Datuk Victor Wah, tiada sudah sekarang. Dia terjumpa saya di Bandar Tawau, dekat kami panggil Pasar Gantung. Oh, Pasar Gantung. Tahu kan? Orang budak tahu mesti tahu. So dari situ saya ikut Miss Tawau. Lepas tu menang Miss Tawau Charm 94. Lepas tu pergi ke Sabah State punya level, tu menang jugalah nombor 1 dekat situ. Lepas tu masa saya menang tu saya dihantar ke Kuala Lumpur. Waktu pergi ke Kuala Lumpur tu saya pun menang dekat situ, dan selepas menang tu dalam bulan 10 menang, saya pergi mewakilkan Malaysia pergi World dekat South Africa, Johannesburg. So masa dalam period of 3 months tu saya memang kena training by Sabah Tourism Promotion Corporation, di mana diorang letak saya di dekat Hotel Hyatt. Dalam 3 bulan tu semuanya fully training, how to dressing, macam table dressing, clothing, semua tu macam mana kita dipanggil tu table manners and everything. Diorang memang training by the government itself. Oh, menarik kan, sebab ialah bila ratu-ratu tu mesti menjaga penampilan kan, bukan setakat di atas pentas tapi juga di meja makan kan. Itulah yang table manners tu yang banyak orang terlepas pandang. Ada yang macam membongkok masa makan, padahal masa tu lah media-media sedang memerhatikan dan mengambil gambar kan, juru foto. Jadi Rahima, saya dengar juga Rahima boleh berbahasa Mandarin kan, betul? Jadi sebab ini semua ni info-info ni daripada peminat Rahima sendiri. Saya tidak tahu mengapa mereka begitu obses dan begitu tahu bila saya update saja mereka banyak info-info yang mereka bagi sebagai dan saya tiba-tiba dapat banyak idea. Mungkin Rahima boleh kita nak buktilah bahawa Rahima ni boleh berbahasa Mandarin. Mungkin dalam bahasa Mandarin tu Rahima ucapkan terima kasih kepada Sensasi TV kerana sudi menemui ramah saya untuk rancangan ini. Okey. Cuba kita test dia. I try, tapi kalau saya silap jangan marah. Alright. Okay, 你们好。
Iman Haq. Apa khabar? Ya. Di mana? Oh, okey. Okay, Susan ni, Susan ni. Kosrani, Saikola, Woto Butik, Sepel. Wow, sini. Ya, sama-sama. Terima kasih. Wah, hebat. Memang pandai ya. Tapi, yalah, pasal kalau kita main dalam pelbagai bahasa itu ada satu kelebihan lagi kan. Betul. Okey, jadi macam Rahima masa di Johannesburg tu kan, di South Africa tu, ada tak cabaran? Macam ada kisah-kisah Of course, banyak. Especially ratu lain tu kan tertinggal bas lah, inilah. Ya. Rahima Tak macam lah. mana? Ada tak masalah-masalah? Okay, saya punya roommate Ashwarya Rai, dia Wow. lambat datang. Serius? Roommate you? So dia lambat datang, so saya bebas lah satu orang dekat bilik, okay. Oh. I'm the queen gitu. Tapi terlampau lalai, saya kadang-kadang lupa practice, so not good. Biasalah masih muda. I was 2021 kan, so excited. So dia lambat datang, lepas tu I betul-betul bebas. So, sepatutnya kita memang dalam satu bilik ada 2 orang kan. Betul. So itu dia punya kekangan lah. Selalu pandai lupa lah masa practice tu. Tetapi everything is go smooth. Lagi satu because saya Muslimah, masalah makanan. Okay? So sekarang baru sedar, actually makanan is not an issue. Di mana kalau kita darurat, just go on guys, no worries. Itu yang saya baik. Itulah namanya profesional kan. Sebab ada juga masa-masa tertentu bila keadaan memaksa atau darurat kan, yang kita ada diberi kelonggaran kan. Tapi ya, okey. Berbalik tentang pengalaman tu kan, tentang isu masalah tu dari segi pandangan masyarakat pula, sebab kan Rahima seorang Muslim kan, mewakili Malaysia, dan masa tu kalau tidak silap Rahima adalah the last female yang catwalk dengan bikini. So ada tak macam ya mengalami masalah atau menghadapi kelemahan ke apa? Tak ada. Dulu-dulu punya society, kita punya Muslim punya society, not so as now. I don't know why now lah kan. So much changes. But I'm so happy being Muslim, and last time and now. So that time I was young, so I just want to try everything. No trouble, no fun, guys. Oh, betul ya. Tapi macam Rahima sendiri ya, tidak berubah juga dari segi ini. Masih orang kata Ratu Aura tu masih ada. Saya nampak in person sendiri. Sebab ada juga yang berubah dari segi saiz kan, berubah daripada segi penampilan, dan berubah dari segi pakaian. Tapi Rahima masih stylo. Jadi adakah menggunakan hikmat stylist ataupun dengan pengalaman sendiri Rahima? Oh tak. Contohnya macam makeup ni sendiri, saya suka saya punya makeup, saya makeup saya punya muka sendiri. Saya tak pakai professional because I want to try everything from my own punya taste ya. Lepas tu saya punya pakaian pun I design my own. Because saya tinggi tau, 175 cm, terlalu tinggi kan. Susah sangat pilih untuk wanita Asia. So ada itu kemuskilan tulis luar panjang. So saya sekarang di kelas 4.
Okay, Rahima, ada juga yang bertanya dengan saya kan, Rahima selain daripada seorang ratu bukan satu kan, ada juga tak masih mengisi masa untuk fashion show kah atau melatih model-model? Ada yang bertanya dengan saya, mengapa Rahima tidak membuka akademi modeling kah? Kan ramai yang macam tu, atau salon kah, atau mungkin Rahima ada sebab tertentu. Okay. Actually the planning was 2 tahun lepas masa I kena interview oleh Astro Awani kan. Tetapi memandangkan I got 2 sons, lepas tu I selalu datang pergi tempat dorang, tengok-tengok dorang di luar negara lah. So planning tu ada terkandas sedikit. And then luckily waktu kita MCO tu pada 18 hari bulan 3, I panggil I punya anak balik sini. Kalau tidak saya selalu ke tempat mereka. Mereka memerlukan saya. Jadi saya kena pergi situ. Selalu travel lah. Ya, tapi niat saya untuk macam model-model cilik ini saya akan teruskan. Tak sekarang tetapinya insya-Allah dalam masa hadapan di mana selepas kita punya MCOR Rahima insya-Allah akan buat. Sebab bukan saja untuk apa, untuk membantu kan. Sebab Rahima satu orang sajalah di Sabah kan. Betul, So, itu saya setuju. Ya, so sekarang ni Rahima akan usaha kerja keras dengan Mr. Kos dan kita akan teruskan niat yang bagus ini. Ya, tapi kalau ada yang meminta tips dari Rahima, of course on the spot boleh dapatkan tips kecantikan kah atau tips modeling kah. Mungkin mereka ada message kah bertanya bagaimana itu ini semua. Rahima keberatan kah atau ya dengan rela hati nak membantu? Ya, boleh dengan rela hati, boleh directly cari DM. saya punya direct message dengan saya punya manager ataupun dengan kos sendiri. Oh, dengan kos pun boleh. Ya, so kita orang ni Yes. sangat klik. Ya. Betul. Okey, Rahima, kan Rahima tadi kita telah berbincang tentang memperkatakan tentang pengalaman apa semua kan. Jadi ada juga bertanya, macam saya dah tahulah apa yang Rahima usahakan, tapi penonton di luar sana ramai lagi yang tidak tahu, khususnya yang berada di Semenanjung. Apa saja yang Rahima buat sekarang ni? Membuat bisnes apa dan bagaimana perkembangan terbaru? Okay, by the way, saya memang betul-betul berminat bahagian fashion design. Lepas tu saya ada study sedikit-sedikit fashion design dekat luar negara dan apa saya punya pengalaman saya akan bawa balik ke sini. Rahima, selain daripada berkecimpung dalam bidang fashion dan membuka butik kan, apa saja lagi bisnes yang Rahima jalani? Okay, saya ada juga resort. Wow, resort. Di East Coast di Tampi-tampi. Sempurna. Sekarang ni dalam 40 lebih bilik. 40 lebih Ya, bilik. lepas tu kita ada Dewan Utama, high roof. Lepas tu boleh untuk function, formal and informal. Wedding ada juga. Ada buat wedding juga. Wow, menarik ya. Jadi berapa dia punya rate tu untuk Sekarang musim PKP ni, MCOR, 100-200 lebih. Sebelum tu kita sudah operasi 2 minggu masa bulan 3 tu. Exactly 2nd of March, because my son birthday 2nd of March kita operate 2 minggu, lepas tu kita lockdown on the 18th. Oh, Masa ya, tu rate 18 March 300 lebih. Oh, tapi untuk 300 lebih tu tidak juga mahal kalau untuk bercuti kan? Ya. Resort kan? Sekarang 100-200 depends on you. Wow, okey lah kalau macam tu, since mungkin penonton di luar sana kan yang sekarang pun kita tidak boleh keluar negara dan digalakkan bercuti di dalam negara, why not kita sambut ya harga yang di offer oleh Resort Rahima tu. Apa nama resort dia kalau tak keberatan? Okay, The Firefly, The Firefly. Tampi-Tampi Sempurna. The Firefly Resort Tampi-Tampi Sempurna. Panjang sikit tapi kita boleh shortkan dia. The Firefly Resort Sempurna. Oh, The Firefly Resort Sempurna. Oh, hebat ya. Jadi siapa yang bagi idea tu? Kalau macam, yalah kalau pasal kita sebut ratu kan, memang tak lari daripada bidang kecantikan ataupun fashion. Dan yang ini okey lah, tapi macam resort tu jauh sikit daripada nama ataupun jenama Rahima sebagai seorang ratu. Okay. Terinspire daripada itu kita panggil kunang-kunang. Oh, kunang-kunang, Sebab waktu saya okey. tinggal di
Tawau. Di kampung saya tuh banyak kunang-kunang. Tapi resort yang sekarang ni saya panggil the Firefly because inspired daripada kunang-kunang tu. Firefly lah. So ada memang banyak kunang-kunang kalau malam. Okey. Ada soalan lagi ni. Mereka tanya nama Rahimah tu sangat memang ramai. Banyak yang bertanya. Saya pun terpaksa ambil dan bagus juga yang menjadi input kepada rancangan Santai Selebriti kan untuk soalan-soalan. Yang ada yang saya tak terfikir nak tanya, mereka yang bagi soalan. Artinya Rahimah ada follower yang ramai ya. Okey, Rahimah. Siapa itu? Okey, nama dia Azlan. Azlan ni memang dia tahu cerita kisah-kisah. Dia memang follow kalau untuk pageant-pageant era 80-an 90-an. Fans lah tu. Memang Daripada Sabah ya. yes, memang sangat-sangat ni. Jadi Rahimah punya nama tu Rahimah Oceania tu kan. Bunyi-bunyi kata mereka bunyi-bunyi mix. Sebenarnya Rahimah ada mix atau memang pure sangat Sabah? Tak, saya mix. Mix, okey. Mix, memang mix. patut. Mix Malay. Okey. My dad tu dia suluk. Dia suluk sudah campur di situ. So my mom ni orang Tidung. Tidung. Tidung campur Jawa, campur Brunei gitu. So mix. So kenapa nama Ocin tu? Sebab Ocin tu. selalu tengok wayang TV3 dulu-dulu. Ocin gitu. Osin. Ya. Okey. Jadi Terinspire. okey, itulah itu yang ramai tanya tu. So special nama dia. Tapi kalau nampak wajah tu macam muka mix juga. Jadi hari ni baru kita dapat kepastiannya pada penonton Sensasi TV, especially untuk rancangan Santai Selebriti ni kita dah dapat jawapan dari yang punya badan sendiri. Jadi apa pula yang Rahimah plan untuk masa depan pula? Ialah dah buka butik, bukan satu ya, dua, ada HQ lagi. Lepas tu ada pula resort. Mungkin apa lagi perancangan so? Okay, perancangan next one. Maybe early retirement. Early, so early. Why so early? Tidak juga early. Sekarang kan sudah 4 sendiri gitu. Muda lagi. So insyaAllah dalam 50 lebih saya akan early retirement. Tetapi sebelum early retirement tu saya akan bantu kos dengan program-programnya at the same time. Ya, bagus ya sebab plan kita membantu model-model khususnya model Sabah kan. Itu ada salah satu sumbangan tau. Bukannya ni sumbangan tu sebab pengalaman Rahimah tu yang sangat-sangat ya, dan juga sekarang ni saya penaung Cerebral Palsy Malaysia. Jadi at the same time pun ada juga membantu budak-budak Cerebral Palsy. Wow, menarik. So di Sabah ni presidennya saya punya best friend sendiri lah. Siapa tu? Mungkin kita boleh sebut nama. Ya, Puan DK tadi. Puan DK ya. Iyalah. Kalau saya panggil Kak Dayang ada. Ya, Kak Dayang. Dia ialah presiden di Sabah lah. Beliau pun sangat aktif juga kan di Sabah ni. Dia baru balik dari overseas. Okey. Jadi Rahimah yang dia punya Cerebral Palsy punya program. Yes, menarik tu. Jadi Rahimah, mungkin Rahimah ada pesanan ke atau ucapan untuk penonton rancangan Santai Selebriti ni? Okay, alright. Thank you so much for watching. Masih ingat saya, alhamdulillah saya sihat. Kamu di luar sana pun stay safe. Gara-gara COVID ni kita mesti everything positive vibe. Walaupun kita jaga kita, tetapi sebenarnya di situ kita menilai kesabaran kita.